Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Pempengaruh dakwa negaraku dinyanyikan dalam bahasa Cina mengalami bebalisme. Ini betul-betul hebatlah. Seorang menteri, yaitu Menteri Pendidikan Malaysia, Fadlina Siddiq, tidak berselindung dalam kata-katanya ketika menyindir seorang aktivis Perikatan Nasional yang membuat dakwaan salah bahawa pelajar sebuah sekolah menyanyikan lagu negaraku dalam bahasa Cina. Fadlina berkata, aktivis itu yang tidak dinamakannya yang membuat dakwaan itu menunjukkan dia mengalami penyakit bebalisme. Penyakit bebalisme yang ditunjukkan oleh seorang yang mendakwa dirinya adalah pempengaruh politik adalah sangat memalukan. Mengapa bebalisme? Pertama, memfitnah. Kedua, tidak tahu membezakan lagu negaraku dengan lagu negeri Perak. Saya tahu orang yang disebutkan oleh Menteri Pendidikan ini mungkin merujuk kepada Ratu Naga. Yang mana sebelum ini beliau buat satu hantaran yang mana beliau tidak dapat membezakan lagu negaraku dengan lagu kebesaran negeri Perak. Akhirnya beliau mengaku bahawa beliau telah menghantar hantaran tersebut dan mengaku silap dengar. Silap dengar pula. Barulah kan sudah hantar, tiba-tiba memohon maaf. Kalau dia nak tahu, sudah ramai orang yang mungkin terpengaruh dengan apa yang dia kata. Paci-paci, maci-maci, orang-orang yang tak pernah tahu, mungkin akan terpengaruh. Akhirnya, mereka akan menanam pengaruh buruk itu dalam pemikiran yang sebenarnya salah. Jadi perkara pertama kata Fadlina ialah kerana memfitnah. Yang kedua, tidak dapat membezakan lagu negaraku dengan lagu Perak. Ketiga, tidak punya rasa malu menyebarkan fitnah. Keempat, langsung tidak bertanggung jawab dengan fitnah dan kebebalan yang disebarkan. Kelima, langsung jahil tentang sejarah lagu negeri, katanya dalam hantaran di Facebook semalam. Kenyataan Fadlina itu ditujukan kepada Sarul Emma Rena Abdul Samah yang juga dikenali sebagai Ratu Naga, yang sekarang ini ramai netizen nyatakan bukan Ratu Naga tapi Ratu Cicak, yang membuat dakwaan tersebut 2 hari lalu. Ratu Naga berkata dia telah memadam video itu hanya selepas 10 minit memuat naiknya di media sosial. Namun menuduh Laskar Cyber PH memuat turun kandungan itu dan menularkannya. Dia turut memohon maaf atas dakwaan yang dibuat dan berkata dia tidak memahami bahasa pelat. Kata Fadlina, usaha untuk mengangkat martabat negara harus dilakukan melalui ilmu bukan dengan bebalisme. Dia turut menegaskan keperluan melindungi kanak-kanak daripada pengaruh individu yang menyebarkan unsur negatif, sambil menggalakkan mereka untuk belajar, memahami dan saling mendukung antara satu sama lain. Kita harus segera mengambil tanggungjawab, mengepung anak-anak kita dengan menolak pempengaruh yang sumbang dan jelik, katanya lagi. Black Panther kata dalam ruangan komen sambil memohon maaf, si perempuan tu masih menghina murid-murid Cina kerana logat Cina mereka yang menjadikan dia salah faham, tetap resis, kata Black Panther. Green Dove kata dahagakan kuasa melalui kebencian melampau kedengkian permusuhan dan bebalisme. Greg Kancil 2336 kata, ayu seluruh rakyat Malaysia buat aduan polis seluruh negara terhadap Ratu Naga. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Surat pengesahan pesakit pun pas buat juga. Modal tunggang isu Abang Belon. Sudah kehabisan sangatkah modal politik PAS ni? Sehingga apa saja yang ditemui pun akan dijadikan modal.
Lebih teruk lagi, kadang-kadang ianya boleh menjadi bersifat fitnah. Kerana bahan-bahan yang digunakan itu bersifat tidak matang, separuh benar, separuh masak, dan sebenarnya tidak tepat dan tidak terperinci. Bayangkan, hanya dengan secebis kertas boleh digunakan untuk menjadi bahan pula. Bahan untuk apa? Cuba untuk merosakkan kerajaan perpaduan Madani ini. Surat pengesahan pesakit pun pas buat modal tunggang isu Abang Belon. Netizen mula bertanya, kemana sudah modal politik pas? Tidak bolehkah mereka mencari modal politik yang lebih baik, yang bukan murahan seperti ini? Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa siapa yang ada kencing manis, gout tinggi darah, tekan butang produk yang ada dalam video ini, karena ada produk yang sangat baik yang saya kongsikan dengan Anda, murah dan mujarab. Ketua Penerangan Dewan Pemuda PAS kawasan Gombak, Muhammad Syufi Kamari, mengundang kecaman orang ramai apabila bersandarkan surat pengesahan pesakit yang dianggapnya laporan doktor berhubung isu Abang Belon. Bukti nyata daripada laporan doktor kondisi Zaim aka Abang Belon T12 compression. Doakan kesihatan Abang Belon, ya teman-teman, kata Sufi menerusi platform X. Untuk rekod, simbol pagar dalam bahasa perubatan merupakan singkatan kepada fracture, iaitu patah tulang. Oleh itu, T12 compression dengan tanda pagar bermaksud patah jenis mampatan pada vertebra torasik ke-12, iaitu tulang paling bawah di kawasan tengah bahagian badan. Rata-rata warganet mengingatkan Supi bahawa perkongsian dokumen yang tertera pengesahan pesakit itu bukannya surat laporan perubatan. Laporan perubatan terperinci memerlukan sekurang-kurangnya 2 minggu untuk dikeluarkan. Tapi nak tunggang punya pasal, surat pengesahan pun boleh jadi laporan. Hauk betul lah, kata mereka. Itu bukan laporan terperinci, kata netizen. Itu setakat surat nak discharge dari hospital saja. Mesti tulis sebab apa masuk. Ini surat pengesahan pesakit, bukan surat atau laporan perubatan. Dokumen kesihatan kalau nak dibawa kepada tuntutan undang-undang, mesti laporan yang datang dari pakar perubatan. Doktor yang tanda tangan itu bukan pakar. Demikian antara komentar netizen. Saudara-saudara sekalian, amatlah mengejutkan dan amatlah kita kesian apabila Abang Belon makin hari makin ke dalam jurang dibawa oleh para pempengaruh dan para penyokong-penyokong pembangkang ini. Yang mana Abang Belon sebenarnya seakan-akan tidak tahu pun ke mana arah untuk beliau dibawa. Kita masih dalam kedudukan yang sama. Nasihat kita mudah. Abang Belon berdamailah dengan DBKL supaya semua kemudahan yang sah dia dapat boleh dapat. Ahli politik ni, apa yang mereka dapat, kalau selepas mereka dapat apa yang mereka mahu, tak tahulah apa yang akan jadi kepada Abang Belon selepas itu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.